Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya ada berita yang sungguh mengejutkan. Mahathir masih belum berputus asa rupanya. Proklamasi Melayu cuba selit 17 nama untuk bertanding PRN atas tiket PN. Wow. Yang hairannya, kenapa PN nak serahkan 17 tempat di atas orang yang tak ada parti, kan? Kalau saya tak bagilah. Pertama, kedua, sah kah boleh menang? Kalau dulu dah kalah teruk, takkan nak bagi peluang kedua. Bolehlah bagi peluang kedua, tapi kalau kalah, sia-sia 17 kerusi. Malam ini akan berlangsung majlis pengumuman calon-calon PN yang akan bertanding di Selangor. Majlis akan berlangsung di Taman Medan dan akan dihadiri oleh pemimpin utama parti-parti yang bergabung dalam PN. Ini adalah majlis pengumuman calon yang pertama diadakan oleh PN dan bagi setiap negeri lain yang juga berlangsungnya PRN. Majlis berbeza akan diadakan di tempat masing-masing pada waktu lain selepas ini. Dengan pengumuman calon malam ini, maka berakhirlah teka-teki siapa yang bertanding, siapa yang tercicir dan siapa yang terkeluar daripada senarai dalam usaha PN menawan negeri Selangor. Apa yang menarik dalam hal ini, sehari sebelum majlis di Selangor itu berlangsung, iaitu semalam seorang pemimpin kanan PN difahamkan telah didatangi oleh seorang utusan proklamasi Melayu yang diterajui oleh Tun Mahathir. Dalam perjumpaan tersebut, utusan proklamasi Melayu itu difahamkan telah menyampaikan senarai 17 nama kepada pemimpin kanan PN untuk diselit dan dimasukkan sebagai calon bagi sama-sama mewakili gabungan blok pembangkang dalam PRN di 6 negeri yang akan berlangsung nanti. Artinya bagi setiap negeri yang berlangsung PRN nanti, proklamasi Melayu cuba mahu meletakkan lebih kurang 3 calon mereka bagi setiap negeri. Difahamkan lagi bahawa disebut oleh utusan proklamasi Melayu itu bahawa senarai 17 nama itu ialah calon-calon yang dipilih dan telah dipersetujui sendiri oleh Tun Mahathir. Pemimpin kanan PN yang ditemui utusan proklamasi itu bagaimanapun dikatakan tidak memberi sebarang komitmen atas perkara tersebut. Malah beliau diberitakan menyebut kepada utusan proklamasi Melayu itu, kami pun tak habis bergaduh lagi bab calon ni, katanya. Makna kata dalam sibuk-sibuk bercakap soal Melayu, perlunya Melayu bersatu, Melayu akan terus terpinggir dan macam-macam lagi tentang Melayu. Rupa-rupanya yang diutamakan bagi proklamasi Melayu tetaplah juga kepentingan kerusi dalam pilihan raya. Tak turut bertanding tak bolehkah? Atau kalau nak bertanding juga, kenapa proklamasi Melayu tak guna kekuatan dan tiket sendiri? Mengapa mesti mahu menumpang kekuatan PN? Agak-agaknya apa jadi selepas ini jika tiada satu pun daripada 17 nama itu diterima oleh Perikatan Nasional? Ditulis oleh Sahbuddin Hussein, 26 Julai 2023, diterbitkan di sahbuddin.com.net. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini berita amat mengejutkan. Seluruh Malaysia pasti tak percaya dengan benda ni, tapi betul-betul terjadi. Pernahkah anda jumpa 38 juta wang tunai? 38 juta wang tunai. Pertama. Kedua, pernahkah anda melihat 200 kilogram emas? Wow! Huyo, kalau ini memang
entah apa punya kaya lah. Tapi yang mengejutkan, seorang datuk ini ditahan. Datuk ini ditahan bersama dengan 38 juta wang tunai dan emas sebanyak 200 kg. Pihak berkuasa telah merampas wang tunai lebih daripada 38 juta ringgit Malaysia dan emas 200 kg emas 200 kg bernilai lebih 60 juta. Hoyo, lebih daripada 60 juta dan 17 kereta mewah daripada pengedar filem yang bergelar Datuk yang ditahan atas dakwaan pengubahan wang haram pada awal minggu ini. Kes berkenaan disiasat di bawah Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram, Akta Percukaian 1967 dan Akta Kastam 1967. Dalam satu kenyataan, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, rampasan berkenaan adalah hasil operasi pasukan petugas agensi-agensi penguatkuasaan Malaysia, Multi Agency Task Force atau MATF yang diketuai oleh SPRM. Operasi pada Isnin itu telah melibatkan seramai 315 orang pegawai dan anggota daripada 6 agensi serta dijalankan di 34 lokasi sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Operasi itu dijalankan dengan kerjasama 6 agensi penguatkuasaan lain, iaitu Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Cyber Security Malaysia. Operasi yang diberi nama sebagai Ops 82S merupakan kes pertama yang dijalankan di bawah pasukan petugas MATF yang dipengerusikan sendiri oleh peguam negara menurut kenyataan itu. Menurut kenyataan itu lagi, dengan rampasan berkenaan, pihak berkuasa berjaya melumpuhkan satu sindiket rasuah, pecah amanah, penyeludupan barang-barang haram dan pengurangan cukai tidak sah. Antara jenama kereta mewah yang dirampas ketika serbuan termasuklah Maserati, Ferrari dan Mercedes-Benz. Suspek dibebaskan selepas reman tamat. Malaysia Kini semalam melaporkan SPRM telah menahan 2 orang ahli perniagaan terkenal dalam pengedaran filem dari India dan membawa masuk artis dari negara itu untuk membuat persembahan di Malaysia. Turut ditahan ialah ahli perniagaan dan ahli politik yang rapat dengan Bersatu yang sebelum ini mengumumkan hasrat untuk bertanding kerusi DUN di Negeri Sembilan pada pilihan raya negeri akan datang. FMT mengenal pasti salah seorang ahli perniagaan berkenaan sebagai Abdul Malik Dastiger, pengasas dan pengerusi Malik Group of Companies yang terdiri daripada Malik Streams Corporation Sdn Bhd, Malik Maju Sdn Bhd, Malik Streams Antenna Movies Sdn Bhd dan Malik Stream Production and Distribution. Sumber memberitahu Malaysia Kini bahawa Malik dan ahli politik berkenaan telah dibebaskan selepas permohonan lanjut tahanan reman ditolak oleh mahkamah hari ini. Ahli perniagaan kedua yang juga seorang lagi pengedar filem yang mengedarkan filem biografi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Anwar Untold Story, dijangka dibebaskan esok selepas disoal siasat, kata sumber itu. Dilaporkan juga bahawa SPRM akan memanggil bekas Menteri Kabinet untuk membantu siasatan berhubung perkara itu. Sumber itu memberitahu Malaysia Kini bahawa agensi itu masih belum memanggil menteri berkenaan untuk disoal siasat. The Star awal hari ini mengenal pasti bekas menteri itu sebagai M. Saravanan yang menafikan sebarang pengetahuan mengenai perkara itu. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Berita ini diterbitkan di malaysiakini.com bertarikh hari ini 26 Julai 2023 pukul 6 petang tadi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia.
Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Orang-orang PAS nih dah habis modal kah? Aku pun tak faham. Mereka sudah habis modal kah? Mereka sudah habis modal kah untuk nak dikempenkan? Setiap kali kempen suka sangat nak bandingkan dengan orang punya tempat, orang lain. Yang itulah yang terjadi kepada Sanusi juga tahu. Apabila dia membandingkan negeri dia dengan negeri Selangor, sampai-sampai dia tak sedar telah memperlekeh Sultan Selangor, telah memperlekeh Agung juga, menghina Agung, menghina Sultan Selangor. Kali ini orang Pahang dah terjentik hatinya. Exco Kerajaan Pahang memang hangit. Memang tak boleh nak terima kenyataan daripada seorang pemimpin PAS yang pada ketika ceramahnya, oi, berani-berani saja nak samakan Kelantan, nak bandingkan Kelantan dengan Pahang. Apa hang ingat orang suka kah duk samakan negeri hang dengan negeri orang? Tapi yang paling syoknya, Exco Kerajaan Negeri Pahang akhirnya bersuara dan dia mendedahkan bahawa Kelantan itu liganya tak sama dengan Pahang. Pahang tak sama dengan Kelantan. Pahang jauh bezanya dengan Kelantan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang PAS, cubalah untuk bertaubat. Jangan pandai-pandai untuk kasih banding-banding negeri kamu dengan negeri orang. Kalau negeri kamu tak maju, itu kamu punya pasal lah. Kenapa mau samakan dengan negeri orang? Ini belum negeri 9 bersuara lagi. Adakah bos PAS itu, Patutkah orang bos PAS ini samakan Kelantan dengan negeri 9 dan Pahang? Cuba orang negeri 9 dan orang Pahang, kamu setujukah kamu disamakan dengan Kelantan? Aku dah pergi negeri 9 tahu. Dah banyak kali saya pergi negeri 9, jalan-jalan kat negeri 9. Kelantan pun saya dah pergi juga. Saya fikir, walaupun saya bukan orang Kelantan, walaupun saya bukan orang Pahang, saya fikir saya boleh membuat keputusan segera. Adakah perbezaan di antara Kelantan dan Pahang? Apa perbezaannya? Banyak, banyak. Banyak perbezaan. Jadi Exco Negeri Pahang kata, kita bukan satu liga tau. Jadi apa nih, Exco Kerajaan Negeri Pahang itu turut juga kerana dah hangit. Memanglah siapa tak hangit kalau dibandingkan dengan negeri yang salah. Lepas tu dia kata begini, dia bagi pula bukti-bukti kukuh yang menunjukkan bahawa pemimpin PAS ini dah bengong, dah tak erti nak berucap, dah kehabisan modal nak berkempen, sehingga dia dah tak tahu nak kempen apa. Kempennya hanya tinggal satu, banding-banding dengan negeri lain. Lebih baiklah kau kasih maju negeri kau daripada kau pergi kasih banding dengan negeri orang lain. Jangan pula lepas ni dibanding pun pula dengan negeri yang lain. Aku fikir ramai orang tak setuju dengan perkara ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.